Okay guys, saya akan tunjuk macam mana kita boleh gunakan perkhidmatan online payment gateway. Online payment gateway nama dia Toyib Pay ni untuk kita buat payment system, masukkan integrate payment system ke dalam sistem kita. Contohnya kita ada ni senarai e-book yang saya capture dari database dan saya sediakan dalam bentuk checkbox. Okay, ini adalah checkbox. Dan apabila user klik pada satu-satu checkbox, dia boleh lihat total price ni berubah lah. Kalau dia uncheck pun dia akan berkurangan, contoh dia lah. So katakan user buat pembelian 3 buah e-book dengan harga 159 dan kemudian dia kena isilah maklumat lengkap dia. Email, nombor telefon dan nama lengkap, dan kemudian dia akan dibawa, kalau dia klik pada button ini untuk di check out, untuk buat pembayaran, dia akan dibawa kepada Toyib Pay Payment Gateway 159 harga dia. Ni dia 159 dan kita boleh pilih lah apa-apa perkhidmatan payment, contohnya macam Bank Islam ke, CIMB Bank ke. Okay, dan bila kita klik kat sini, ini adalah payment gateway account. Terima kasih Luqman. Dan korang boleh proceed kat sini lah untuk buat pembayaran. Tapi nanti dia akan hantar kepada portal pembayaran CIMB. Contohnya lah, sebab tadi saya buat pilihan kepada CIMB kan. So dan seterusnya kita akan buat payment lah. Yang tu saya tak tunjuk. Okay, so kita akan gunakan apa namanya ni? Toyib Pay. Toyib Pay. Jadi bila kita nak buat online payment ni, kita kena ada daftar dengan payment gateway lah. Dan saya dapati payment gateway Toyib Pay ni rasanya dia tak strict sangat. Korang boleh register je dulu. Kemudian baru provide SSM punya, itulah sijil SSM tu, pendaftaran syarikat. Bukan syarikat, pendaftaran bisnes pun dah cukup dah. Pendaftaran perniagaan, dah SSM. Okay. Boleh rujuk ke SSM kalau nak dapatkan pendaftaran perniagaan. Tapi kalau kita tak ada pun, kita boleh buat account ni dulu. So bila kita dah dapat login account, apa yang kritikal kat sini adalah rujukan API dia. Untuk developer, kita perlukan rujukan API ni lah. Okay, rujukan API ni yang saya pakai adalah, dia ada beberapa option lah. Kita ada sandbox mode. Kalau nak register untuk sandbox mode ni pun boleh juga. Okay, kita boleh, ini dia punya username dan password, boleh gunakan dia sebagai sandbox ataupun trial. Kalau nak register terus pun boleh. Kita ada API dia yang menghasilkan JSON. Saya besarkan sikit, mungkin tak berapa nampak. Yang menghasilkan JSON dia. Ini untuk enterprise account. Kita ada secret key. Okay, ini adalah sample code. Tapi saya tak gunakan yang ini. Saya gunakan ada satu lagi option, iaitu mana, kejap ya, bukan yang ini. Saya gunakan user biasa. Dia bukan enterprise account, saya gunakan user biasa. Get kategori, kita boleh create bill. Saya gunakan yang ni. Saya akan buat create bill ni untuk kita buat transaction lah. Apa yang kita kena tahu di sini adalah beberapa option penting, iaitu user secret key. Ini kita kena tukar. User secret key, kita kena ada category code. Okay, kita boleh set dia punya bill name. So ni saya tunjuk kemudian bila kita menggunakan form lah, ataupun kita akan ada ni bill tu, nama pembeli, nama buyer, ataupun bill email. Ini pun email buyer, ini bill telefon, ini adalah email ataupun phone buyer lah. Dan satu lagi yang kritikal adalah apa tadi? Ni bill price setting. Okay, bill price setting. Okay, so beberapa item ni kita kena ikut format yang disediakan, dan kemudian dia akan hantar curl ataupun apa-apalah. Tapi kalau yang saya buat, saya akan redirect dia kepada page Toyib Pay. Okay, saya akan buat hantar redirect kepada Toyib Pay. So itu yang saya akan cuba usahakan.
Okey, itu yang saya akan cuba usahakan menggunakan Toyib Pay. Okey, menggunakan Toyib Pay. Okey, so ini adalah dia punya borang. Saya akan tunjuk macam nak buat senarai senarai e-book ni dengan harga dia. So dengan kita klik kepada harga tu, okey, kita klik kepada harga tu, dia akan berubah dia punya total price, dan total price ni yang kita akan submit sekali dengan maklumat buyer. Okey, total price ni sekali dia akan submit kepada maklumat buyer dan dia akan hantar kepada Toyib Pay lah. Okey, tapi first thing kita kena ada account Toyib Pay. Okey, macam akaun Toyib Pay yang saya ada ni adalah di akaun biasa saja. Korang boleh login ke dalam ini untuk saya tunjuk kat mana saya tunjuk dulu setup dia, kat mana kita akan tunjuk macam mana kita nak dapatkan maklumat-maklumat macam user secret key. Okey, dia ada user secret key, ada billing. Okey, kat sini. Kalau kita lihat pada user dashboard ini, korang akan nampak kat bahagian bawah adalah user secret key. Ini adalah user secret key. User secret key ni kita kena masukkan dalam ini contoh dia. Korang boleh dapat contoh kod yang lengkap ini dalam GitHub saya, github.com/KhairulNizam/ apa tadi, new system. Okay. So saya set kat sini bill price setting ni 1, dan user secret key ni saya ambil daripada dashboard ni, user dashboard ni saya copy je secret key dia ni. User secret key ni saya copy dia. Ni saya copy dia. Ambil copy ni masuk ke dalam user secret key ni. So contoh kod ni dah ada, korang just capture kod ni dan modify sikit-sikit lah kategori kod. Kategori kod ni kita kena pergi pada kategori dan kita kena create kategori lah. Kalau dah ada, kita ambil je kategori kod ni. Kalau tak ada, just add kategori. Add kategori, nanti dia akan bagi satu kod baru. Kalau tak ada kategori lagi lah. Kalau dah ada kategori, just copy yang ni, kategori kod. Kategori kod, ni kategori kod dia, copy. Dan kita akan paste kat sini. So bill name ni tak kisahlah korang nak generate secara dynamic ataupun just ataupun hard code di sini. Harga ni korang kena dapatkan lah. Harga ni korang kena darab dengan 100. Okey, korang kena darab dengan 100 daripada RM1 bersamaan dengan 100 sen. So kalau korang nak dapatkan harga sebenar, korang kena darab dengan 100. And then nak dapatkan nak dapatkan buyer name, buyer email dengan buyer nombor phone dengan price yang kita nak charge. Ini saya dapatkan daripada page sebelum tu. Okey, sebelum tu. So page yang kita generate link ataupun kepada yang kita nak buat payment ini, yang kita link kepada Toyib Pay ni, kita namakan, saya namakan sebagai payment ebook generate gateway dash call, ada dalam GitHub. Dan setiap apa yang tadi kita ni generate, saya akan hantar kepada ni lah, kepada saya akan generate data ni kepada ini. So nanti dia akan redirect dan dia akan tolong buatkan payment tadi tu lah, payment gateway. Okay, ini adalah proof of concept yang saya tunjuk macam mana dia nak hantar kepada create bill ni. Dia akan hantar kepada create bill dengan membawa harga dia lah, Okay. Itu adalah page yang akan berhubung directly dengan payment gateway kita. Tapi sebelum tu, saya just nak tunjuk juga macam mana kita boleh buat page yang ini. Page yang mana saya senaraikan. Ini adalah page yang kita senaraikan, senarai buku dengan harga. So ini adalah senarai buku dengan harga ni saya set database dia dalam database. Okey, dalam database. Korang boleh rujuk dalam new system SQL dump. Okey, korang boleh export ataupun import daripada situ. So,
Kalau korang perhatikan, ini adalah dia punya data, iaitu kita ada table e-books. So saya generate daripada sinilah data dia. Kita ada table e-books, kita ada ID, book ID, ni book ID, e-book ID dengan title, dan dengan price dia lah, dengan price. Author ni tak kisahlah. Yang penting book ID, title dengan price. So that data-data ni kita akan fetch je, select daripada books. Okay, kita tak perlukan semua pun. Sebenarnya kita perlukan book ID, kita perlukan title dan price sahaja. Okay, yang mana book ID, title dan price ni kita akan capture daripada database dan kita akan bentukkan checkbox. So ini adalah proses untuk kita buatkan checkbox kepada setiap satu e-book. E-book ni semua senarai daripada sini. Okay, dan ini adalah dia punya drop down lah. Okay, dan setiap kali dia klik pada drop down ini, harga dia akan berubah. Nampak tak? Total price dia akan berubah. Ini saya buat menggunakan JavaScript lah. Saya buat simple, ini boleh dinamakan sebagai simple shopping cart je lah. Simple shopping cart. Saya tak buat details. Untuk setiap buku ni, saya just macam boleh tik saja. Simple shopping cart lah, ni lebih kurang simple shopping cart. Yang mana data harga tu boleh berubah setiap kali kita uncheck. So ini saya buat menggunakan JavaScript. Okay, saya buat menggunakan JavaScript. So dalam ni ada satu function calculator total, yang mana saya akan terima price dengan toggle check. Toggle check ni merupakan status kepada checkbox ni. Ni saya daripada checkbox ni saya panggil satu JavaScript function yang kita set dia punya trigger pada on click checkbox tersebut, dan saya akan hantar price dengan this.check ni, maksudnya dia akan tengok status sama ada checkbox tersebut di-check, di-tick ataupun di-uncheck. Okay, so this.check ni dia akan hantar toggle lah ataupun boolean value true ataupun false. Kalau true, saya akan tambah kepada total price. Kalau status checkbox adalah uncheck, saya akan tolak daripada total price. Macam itulah. Dan kemudian saya akan masukkan dalam total price ni. Total price ni merujuk kepada apa? Dia adalah merujuk kepada text box yang mana total price? Ni checkbox ni. Ni checkbox ni. Bukan checkbox, sorry. Ini adalah text box. Okay, ini adalah text box yang saya set read only. Sebab kenapa saya set read only? Supaya data ni dia tidak berubah secara user tak boleh nak replace dia, tak boleh nak override. Dia just capture data tu daripada sini. Berapa banyak ebook yang kita check kat sini, dia akan tolong calculate dan dapatkan total price. Kemudian kita akan masukkan harga, dia punya maklumat buyer, nama, email dan nombor telefon. Lepas tu kita boleh check out dia. Okay, so nampak tu harga dia ada kat sini 138, dan kita boleh beberapa item ni lah kita boleh rujuk berapa harga dia, dan kita juga provide dia punya online user ni, merchant. Ini adalah merchant account kepada Toyib Pay kita. Dia dah dapatkan tu. Itu adalah merchant account kepada Toyib Pay kita. Dan kemudian kita bolehlah proceed untuk buat FPX payment. Yang ni saya tunjuk FPX payment je lah, sebab account ini tak boleh nak handle credit card ataupun debit card. Dia cuma boleh handle, didaftarkan hanya boleh handle online banking menggunakan FPX. So kalau korang nak bolehkan Toyib Pay korang ni handle credit card, so korang kena subscribe yang ada credit card payment tu lah, yang boleh melakukan credit card ataupun debit card payment. Okay, so setakat tu aja. Korang boleh try rujuk kod ini dalam GitHub. Okay, nanti korang boleh rujuk pada GitHub dan download dari situlah. GitHub saya pada github.com/kirunizam/newsystem. So pastikan korang subscribe. Okay, boleh download kat sini lah, dia punya zip. So pastikan korang subscribe video ni, channel ni subscribe, kemudian
like video ni dan komen sebanyak 10 kali pun tak apa. Terima kasih guys. Assalamualaikum.